Dalam video ni kita nak membincangkan berkenaan dengan The God's Knight ataupun The Holy Knight yang telah menggemparkan sidang peminat One Piece. Jadi fokus utama video ni adalah untuk membincangkan berkenaan awal perkenalan Holy Knight di dalam siri One Piece, apakah peranan yang bakal mereka pertontonkan sepanjang siri ini berlangsung, status dan kedudukan mereka dalam hierarki world government, kepentingan mereka dalam siri ini dan of course kekuatan yang mereka miliki. Aku harap korang tonton video ni sampai habis sebab dalam video ni aku juga akan selitkan pendapat dan pandangan penteori yang lain yang dapat menerangkan dengan lebih banyak fakta beserta teori yang munasabah seputar The Holy Knight. So jom, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Hantarkan video-video review anime korang ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai speaker-speaker di channel Scoverto Anime. Follow TikTok Kimis Scoverto untuk mendengarkan fakta-fakta pendek dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setandai dengan channel-channel curi yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Ikuzo Yarodomo. Kisah seorang anak yang duka nustapa karena ibunya patuh. Chapter 1083 yang bertajuk The Truth About That Day telah mensajikan kepada kita banyak perkara-perkara yang menarik. Tapi sedikit trivia, korang perasan tak? Setakat chapter 1083 dah 5 chapter berlalu tanpa Mugiwara Pirates di dalamnya. Sebab chapter 1083 memberi sorotan kepada pasukan Revolutionary Army, chapter 1082 memberi sorotan kepada Yonko Bagi dan pengikut-pengikutnya, chapter 1081 menceritakan tentang bekas Admiral Aokiji Kuzan, chapter 1080 memberi sorotan tentang apa yang sedang berlaku di Hachinosu Island, dan chapter 1079 yang menceritakan kedewaan kekuatan Yonko Akagami no Shanks. Cuma chapter 1083 ini Oda meningkatkan lagi hype siri ini dengan mengetengahkan kembali The God's Knight atau Kesatria Dewa. Perkara ini diperkatakan dalam muka surat ketiga chapter ini oleh Dragon. Setelah world government diasak dari segi bekalan, kediaman dewa mereka telah diserang, Revolutionary Army juga telah mengisytiharkan perang ke atas Celestial Dragon. Dragon mengatakan seperti yang dijangka, mereka bukanlah musuh yang hanya akan berdiam diri dan pertarungan sebenar akan bermula apabila mereka mula mengerahkan The God's Knight. Jadi dekat sini satu perkara kita faham bahawa selain daripada pasukan Marine, pasukan Cyberpol, world government juga seakan-akan memiliki satu lagi pasukan khusus yang seolah-olah ditugaskan menjadi pembunuh upahan. Sebenarnya The Holy Knight ini bukanlah pertama kali disebut sepanjang siri One Piece, kerana ia pertama kali disebut di dalam chapter 1054 oleh Akainu di sini, iaitu ketika Kizaru tertanya-tanya adakah Marine akan menutup kes cubaan membunuh Saint Carlos. Namun Akainu mengatakan bahawa Saint Josgard telah pun memberi pengampunan kepada penjenayah, dan menurut Akainu lagi, di Holy Land of Marijoa, The God's Knight memiliki kuasa untuk menangani pertikaian yang berlaku di kalangan Celestial Dragon, dan situasi tersebut agak rumit. So dekat sini kita dapat melihat satu bukti peranan The God's Knight, iaitu untuk menangani pertikaian yang berlaku di kalangan Celestial Dragon. Alright, berkenaan perkataan to mediate dispute oleh Akainu di sini, sebagaimana yang kita tahu di peringkat tertinggi kita ada beberapa kumpulan yang mempunyai kuasa besar untuk hal ini. Yang pertama, para raja dari segenap negara yang beraliansi dengan world government akan mediate dispute melalui persidangan reverie. Manakala Gorosei kita dapat lihat mereka akan mediate dispute setelah mendapat perkenan dari Im Sama. Contohnya seperti scene di sini, iaitu ketika Gorosei ini bertanya tentang the light that should be extinguished. Kemudian kita ada Celestial Dragon yang dapat kita lihat kedudukan mereka jauh lebih tinggi berbanding National King. Sebab kalau diorang nak bahkan anak raja jadi hamba diorang sekalipun, raja tersebut terpaksa untuk akur. Tapi The Holy Knight ini memiliki bidang kuasa seolah-olah mampu untuk menentukan siapa benar, siapa salah dari kalangan Celestial Dragon. Bahkan berkemungkinan mampu untuk menjatuhkan hukuman ke atas mereka. I mean, subhanallah. Dan bukan itu sahaja, menurut Dragon di sini, kita dapat melihat seolah-olah peranan The God's Knight ini selain menjadi tuan hakim, mereka juga berperanan untuk menjadi pasukan tempur dalam unit serangan. Jadi dekat sini dapatlah kita bezakan peranan The God's Knight ini dengan jelas dengan Cyberpol, yang mana peranan mereka lebih kepada tugasan pengintipan, pembekalan maklumat, bodyguard kepada Celestial Dragon, dan juga turut menjadi pasukan tempur dalam unit serangan. Walaupun masih samar-samar, namun
berbekalkan dua informasi ini, kita mengetahui bahawa berkemungkinan kedudukan The God's Knight ini lebih tinggi daripada Celestial Dragon dan berkemungkinan sama darjat mereka dengan Gorosei. Buktinya dalam chapter 907, kita dapat melihat sosok yang sangat mirip dengan Shanks telah berjumpa dengan Gorosei di Pangaea Castle. Bahkan salah seorang Gorosei di sini mengatakan mereka hanya meluangkan masa mereka oleh kerana permintaan dari sosok ini. Dan dalam chapter 1083 ini juga kita dapat melihat sosok yang sama dalam siluet ketika Dragon menceritakan berkenaan The God's Knight. So untuk teori sosok seperti Shanks ini, korang perlu stay tune menonton sebab ada satu teori gila yang sedang beredar dalam komuniti One Piece yang menarik yang nak aku share dengan korang kejap lagi. Jadi dengan chapter 907 ini berkemungkinan kedudukan The God's Knight ini sama darjatnya dengan Gorosei. Seterusnya kita nak bercerita berkenaan kepentingan pahlawan dewa ini dalam siri One Piece. Bagi aku, world government sangat memerlukan pasukan ini sebab kita boleh tengok kalau the final war berlaku dalam full scale, seperti kata Roger kepada Rayleigh, the world surely be turned upside down, atau dalam erti kata lain, takhta world government pasti akan digulingkan. Sebab mana taknya kita dah mula dapat merasakan bagaimana bahayanya tentera Revolutionary Army ini dengan perancangan bijak dan licik mereka. Kita juga boleh melihat tentera Luffy, tentera Shanks, tentera Blackbeard dan even tentera Buggy macam mana. Even Sengoku dan Zoro pun dah mula menyedari bagaimana organisasi Cross Guild ini memberikan masalah buat mereka. Dan dahlah world government bakal kehilangan satu daya kuasa diorang, which is SSG. So pada aku, dengan Oda mengetengahkan watak The God's Knight ini, walaupun mungkin tidak cukup untuk menyeimbangi kekuatan-kekuatan musuh-musuh world government, setidak-tidaknya dapat juga untuk menambahkan peratusan keseimbangan dalam peperangan nanti. Kekuatan The God's Knight setakat ini belum ada pembuktian yang boleh kita singkap untuk mengukur tahap kekuatan mereka. Cuma aku harap diorang ni kalau pun tidak standing kekuatan Yonko, aku harap diorang ni standing Commander Yonko setidak-tidaknya. Sebab sebelum ini masa the raid on Onigashima, aku cukup teruja dengan pengenalan watak The Numbers, tapi memang langsung tak cukup untuk membantu aliansi Kaido di Onigashima War kan. Begitu jugalah dengan Tobiropo yang kita boleh tengok cukup mudah untuk dikalahkan kru Mugiwara. Page 1 lagilah sekali je kena one shot dengan Big Mom, dah tak boleh bangun dah. So aku harapkan The God's Knight ini kalau tak standing Yonko pun, kalau dapat standing Commander Yonko pun jadilah. Walau bagaimanapun, satu perkara terfaktakan adalah seperti saya pepol, The God's Knight ini tidak diiktiraf sebagai the three great power sebanding Marine, Shichibukai yang digantikan dengan SSG dan Yonko. Jadi kat sini berkemungkinan The God's Knight ini kekuatan diorang tak cukup kuat kalau nak dibandingkan dengan Marine. Maybe pada tahap Admiral atau Fleet Admiral atau Shichibukai ataupun Seraphim ataupun Yonko. Ini adalah perkara fakta sebab kita tahu empat kumpulan ini sedang dan pernah berada di kelompok the three great power, ataupun sebenarnya The God's Knight ini cukup kuat, cuma dirahsiakan sahaja kumpulan mereka dan tidak perlu digolongkan dalam the three great powers. Okey, macam yang aku janjikan, di sini aku ada satu teori dari community One Piece yang mengatakan berkemungkinan sosok siluet yang kelihatan seperti Shanks ini sebenarnya bukanlah Shanks, tapi mungkin sama ada abang atau adik Shanks atau bapa kepada Shanks. Sebab nampak memang sama gila dari segi pakaian, tubuh badan dan pedang dia. Dan sebagaimana yang kita tahu dalam filem Red, Shanks dikaitkan berasal dari keluarga Figar Land yang berkemungkinan dia berasal dari keluarga Celestial Dragon dan akhirnya terpisah dari keluarga dia masa insiden God Valley. Jadi bagaimana kalau dalam keluarga Figar Land itu Shanks ada adik atau abang atau bapa atau kembar yang berada dalam kumpulan The God's Knight ini? Dan satu lagi teori yang aku jumpa mencadangkan berkemungkinan seluruh pasukan The God's Knight berasal dari keluarga Figar Land. Dan berkenaan chapter 907 yang aku cakap tadi, ada satu teori yang mengatakan bahawa bagaimana sebenarnya sosok yang menjumpai Gorosei itu bukanlah Shanks, tapi sebenarnya adalah kembarnya Shanks. Maka perkara ini would make a lot of sense sebab scene kat sini sahaja mengundang begitu banyak kontroversi dalam siri One Piece ni. Yalah, hanya kerana scene kat sini sahaja Shanks telah dihujani dengan banyak fitnah. Sebabnya kita tak tahu sebab apa Gorosei sudi meluangkan masa untuk seseorang yang boleh dikatakan ketua mafia untuk Lano ni. Namun adakah ini twist yang Oda berikan kepada kita dengan mengungkapkan kebenaran sebenarnya yang watak ini bukanlah Shanks, tetapi dia adalah abang atau adik atau bapa kepada Shanks. Bukti pertama, kita tak nampak Gorosei panggil watak ini di sini sebagai Shanks. Kita juga tak nampak parut trademark Shanks dan tangan kudung dia dalam scene dekat sini. Jadi kalau dia ni adalah The God's Knight, barulah akan jadi make sense sebab apa Gorosei sudi luangkan masa untuk jumpa dia dan membuktikan kedudukan The God's Knight yang aku cakapkan awal tadi. Dan dalam satu interview oleh TV Jepun yang mana Arthur dari Library of Ohara terjemahkan dialog interview tersebut, Oda ditanya adakah Shanks ada dua dalam One Piece
habis. Sebab kawan tu tanya soalan ni sebab Shanks mampu untuk travel dengan begitu cepat lepas hentikan Kaido dan datang ke Marineford, dan Oda telah menjawab soalan tersebut, namun jawapan Oda telah disensetkan. Jadi adakah teori ini benar? Sebab kalau salah, tak boleh ke Oda cakap tak je kan? Sebenarnya perkara ini sangat menarik untuk diperbincangkan. Cuma aku tak sentuh semua sebab aku nak bagi laluan dekat korang juga untuk lahirkan pendapat korang seputar The God's Night ini. I guess that's all I have untuk perkongsian kita kali ini. InsyaAllah, see you guys in the next content. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi